Bismillahirrahmanirrahim. Saya Profesor Madya Dr. Dahlia Janan bersama-sama rakan-rakan Profesor Madya, Dr. Raja Nur Safinas, Dr. Diana, Dr. Nur Faizah dan Dr. Nur Marini telah menjalankan inovasi dalam bidang pentaksiran. Inovasi ini bermula pada tahun 2018. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan amalan terbaik dalam pengujian dan penilaian. Apabila suasana pandemik COVID-19 ini berlaku, maka kami melihat pentaksiran ini perlu diketengahkan kerana berlakunya perubahan dalam proses pengajaran, maka perlunya berlaku perubahan pada proses pentaksiran. Inovasi yang dijalankan ini adalah bagi menggantikan pentaksiran yang menilai produk akhir kepada mentaksir refleksi proses menghasilkan produk tersebut. Ini kerana apabila markah bukan sahaja diberikan untuk melihat produk akhir, tetapi pada prosesnya perubahan tingkah laku pelajar berlaku dengan begitu drastik sekali. Keadaan inovasi ini sebelum ia dilaksanakan, kita dapati bahawa pencapaian pelajar dalam kursus-kursus tertentu adalah tidak memberangsangkan. Walaupun mereka mendapat markah yang baik, tetapi masih lagi kita rasakan kualiti itu perlu ditingkatkan kerana mereka ini bakal guru. Sebagai bakal guru, mereka perlulah dilatih dengan baik supaya dapat menyampaikan ilmu yang baik. Oleh yang demikian, kita dipaparkan kedudukan pencapaian pelajar yang kita cuba baiki. Masalah-masalah yang dihadapi sehingga tercetusnya inovasi ini ialah tugasan pelajar tidak mencapai standar. Bila tugasan pelajar tidak mencapai standar, mereka tidak sedar mereka melakukan kesalahan sendiri. Perkara ini tidak bagus kerana sebagai guru mereka perlu prihatin akan kualiti yang mereka sampaikan. Oleh yang demikian, pelajar juga dilihat, selain itu pelajar juga dilihat melaksanakan kesalahan yang sama berulang kali. Inovasi yang telah dilaksanakan ini tidak mengubah keadaan khusus yang sedang dijalani oleh para pelajar. Apa yang diubah ialah proses pentaksiran terhadap tugasan yang mereka laksanakan. Proses itu pula dilihat dari aspek membuat refleksi kepada kerja kursus yang mereka laksanakan. Pembangunan inovasi ini bermula pada 2018 dan diteruskan sehingga 2021 dan mengalami penambahbaikan sepanjang tempoh tersebut. Selain itu, perbelanjaan tidak ada melibatkan apa-apa perbelanjaan kerana inovasi ini lebih kepada memperbaiki proses kerja berbanding menghasilkan satu produk berbentuk maujud. Pendekatan dan keunikan inovasi adalah seperti yang dipaparkan. Sebagai kesimpulan kepada pendekatan dan keunikan inovasi, kita dapati bahawa teori penulisan berproses iaitu Process Theory of Composition dan model Teacher as Reflective Problem Solver ini berjaya menghasilkan model pentaksiran reflektif berproses yang mempunyai 4 fasa, di mana kita mempunyai fasa input. Awalnya pelajar diberikan kuliah, kemudian kita ada fasa draft, pelajar membuat tugasan, dan fasa refleksi yang kritikal di mana mereka melihat dan memberi komen kepada tugasan mereka sendiri. Dan fasa produk adalah hasil akhir setelah selesai mereka membuat refleksi. Paparan ini memberikan gambaran bagaimana seorang pelajar menghasilkan jadual spesifikasi kandungan, iaitu jadual yang perlu disediakan sebelum mereka membina rancangan pengajaran harian. Jika dapat kita melihat di situ, pelbagai warna telah berada, iaitu setiap warna tersebut menunjukkan pembetulan ataupun komen yang pelajar buat hasil
mereka sedar akan kesilapan yang mereka lakukan. Kematangan pelajar kita dapati dengan perkongsian yang seterus ini. Jadi bagaimanakah pengalaman tersebut membantu anda selepas kursus KPD dengan KPD 316 dengan 326 tersebut? Bila kita dah buat refleksi terhadap suatu tugasan, kita dah kenal pasti kesalahan, kelemahan dan apa yang perlu diperbaiki. Dan saya rasa dari proses memperbaiki, membuat refleksi tu memang bergunalah, bukan sahaja untuk diri tetapi untuk orang lain juga. Bila buat refleksi, kita ada catatan macam kita buat dalam dokumen, kita ada track change. Track change tu kita boleh nampak kesalahan kita dari yang satu ni kepada yang diperbetulkan. Lepas tu ada satu masa tengok apa yang dah buat mula-mula sekali dengan apa yang diperbetulkan tu memang banyak membantulah. Okey, sepanjang Sharifah berkuliah dengan saya, cara kita buat tugasan ialah melalui membuat refleksi. Apa pandangan Sharifah apabila perlu membuat tugasan dan memberi komen terhadap kerja ataupun tugasan sendiri? Bila saya komen, saya punya RPH sendiri, saya nampak dekat situ yang ni salah, yang ni kena betulkan. Yang awalnya saya sendiri tengok benda tu betul je semua, tapi bila dah komen dah yang merah-merah tu kat tepi, okey, saya nampak yang ni salah, yang ni salah. Jadinya dekat situ saya nampak lah, biasa kalau kita belajar, kita tahu, kita buat, guru tanda, kita tahu dapat markah. Tapi kali ni kita belajar KPD, daripada mula kita buat, kita komen sendiri, so saya nampak ada proses kat situ. Proses perjalanan saya buat sendiri tu daripada betul, daripada salah jadi komen sendiri, kita tahu kesalahan kita yang mana. Seterusnya kita akan melihat paparan bagaimana salah seorang pelajar menggunakan inovasi pentafsiran reflektibel proses ini dalam latihan mengajar beliau. Kualiti penulisan tersebut dilihat dari aspek percambahan idea dan penggunaan tata bahasa yang betul. Apabila pelajar membetulkan kerja mereka sendiri, secara tidak langsung idea terhadap kerja tersebut berkembang. Selain itu, mereka juga secara langsung sedar kesilapan penulisan, terutama dari aspek penggunaan kata hubung, kata adjektif, pengimbuhan, penggunaan penanda wacana dan sebagainya. Seterusnya, pelajar juga dilihat lebih prihatin dalam melaksanakan kerja mereka kerana pemarkahan penulisan mereka adalah berdasarkan kepada kualiti refleksi penulisan karangan mereka. Pelajar juga dilihat teruja untuk menghadiri kelas supaya mereka boleh mendapatkan komen-komen daripada guru untuk membantu mereka menulis refleksi. Oleh yang demikian, pentaksiran refleksi berproses ini bukan sahaja meningkatkan kualiti penulisan, malah mengubah sikap pelajar terhadap pembelajaran penulisan karangan. Sekian. Inovasi ini dalam proses penambahbaikan yang berterusan. Jadi pihak kami amat berharap untuk memohon geran inovasi untuk mencuba sama ada model ini sesuai digunakan untuk kursus-kursus selain daripada kursus bahasa Melayu dan juga kursus-kursus yang berbentuk praktikal dan juga kursus-kursus matematik dan sebagainya. Terima kasih kerana sudi mendengar dan harapnya inovasi ini dapat memberi manfaat kepada semua.